Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 16 Rajab 1443 bersama dengan 18 hari bulan 2 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk yang ke-23. InsyaAllah ayat kita pada kali ini bermula ayat 17 sehingga ayat 20. Surah Az-Zumar ini ayat dia taklah pendek sangat dan panjang benar pun tidak. Cuma huraian dia tu banyak. Maka perbincangan kita pada kali ini, para jemaah sekalian, kita akan bincang tentang apa yang disedia oleh Allah Azza wa Jalla lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Kita ni masuk dalam kumpulan orang bertakwa, insya-Allah kita dapat apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala cerita juga kepada kita tentang orang yang baik-baik, iaitu orang yang dengar perkataan yang baik dan dia ikut yang terbaik. Dua-dua terbaik, tapi ambil yang paling baik. Yang tak baik jangan dengar, bahaya itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita detail sedikit tentang syurga yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, dan di bawahnya ada aliran air sungai ada, air pancut ada. Kita dengar, biarlah mari semangat kita untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla, melayakkan kita ke tempat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla yang sangat besar ini. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat 17 ini, muka surat 1006 bagi tafsir pimpinan edisi Jawi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف
mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Ulang balik. Lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Balik kita kepada ayat 17. Wallazina ijtanabut taghut an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibad. Kita ambil satu-satu. Setiap perbincangan, setiap kata patah tu ada huraian. Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja taghut-taghut. Apa dia taghut ni? Tengok ni, taghut ni dalam nota di bawah pendek. Dia kata taghut ialah syaitan. Tulis satu, taghut syaitan. Yang kedua, berhala. Yang ketiga, tiap-tiap perkara yang menyesatkan. Nama dia taghut. Saya bagi senarai penuh pada tuan-tuan. Berapa dah kita tadi? Syaitan, berhala, perkara yang menyesatkan. Tiga. Yang keempat, semua makhluk yang membenarkan orang sembah dia. Sama dia tu manusia, syaitan, jin, berhala, apa saja. Benda-benda batu kayu itu biasalah, dia tak ada. Tapi manusia kalau dia benar orang sembah dia juga taghut. Orang yang melakukan maksiat itu juga nama masuk dalam kategori taghut. As-sahir, ahli sihir, taghut. Al-kahin, tukang tilik, ahli nujum, taghut. Itu di antara taghut yang ada, lebih kurang 8 perkara taghut. Banyaklah. Mana asal perkataan taghut itu tughyan, iaitulah zalim, jahat, melampaui batasan yang digariskan oleh Allah, maka nama dia taghut. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, para jemaah sekalian, wallazina ijtanabut taghut, orang yang menjauhkan diri dia daripada segala bentuk taghut. Segala bentuk taghut, jauhkan diri. Sebab taghut tu banyak tadi. Tadi kita dah sebut dah, macam-macam taghut. Sekarang ni pula tular pula dalam dunia maya ni. Ahli bomo bercakap dengan jin. Jin buat tuduhan, bangga. Edit video, buat TikTok, kita kata Masya Allah, kamu berguru dengan taghut untuk nak menghina saudara Islam kamu, inilah perbuatan yang pelik. Sebab itulah kahin, orang yang mengaku tahu benda gaib ni, tok bomo ni, tukang-tukang tilik dia sendiri pun tahu. Jadi kalau dia taghut, pergi bercakap dengan syaitan yang taghut juga, taghutan nama dia. Dua taghut yang begitu dahsyat. Jadi hati-hati tuan-tuan. Anda ingat benar kata-kata arwah Allah irham tuan guru kita Pak Suwai rahimahullah, dia selalu ulang kalimah. Dia kata ada 3 benda yang kita jangan buat kira. Sedap kata-kata. Yang pertama, budak-budak. Budak-budak ni kadang-kadang dia balas sama dia ya. Orang tua pergi masuk campur, kelahi satu kampung. Jangan tak cerdik kita. Manakala budak-budak cakap tu, tengok dululah apa yang dia cakap. Nama dia pun budak kan. Yang kedua, orang gila. Majnun. Kalau orang gila mari, nampak dia mengamuk lari ya. Kalau kamu lawan, pecah kepala kita. Lawan gila. Yang kedua, syaitan ataupun jin. Mana kalau orang ambil kira dengan budak dengan syaitan, ini orang Kelantan kata tak empuk orang lagu tu. Pasal jenis orang tidak empuk. Mana orang yang tak betul jalan juga. Boleh duk tular ke video macam ni. Kita kata Masya Allah, rendahnya pemikiran kita. Sekali dipermainkan oleh syaitan, oleh jin, tak tahu jin mana. Muka bagai tak nampak tu kak. Gitulah nak kata apa. Baik. Jadi orang yang beriman menjauhkan diri daripada segala bentuk taghut. Segala bentuk jenis taghut, jauhkan diri.
serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah. Sedap bahasa kita ni, main bulat-bulat selalu. Tak, kembali bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Lahumul busyra, nescaya mereka akan beroleh berita yang menggembirakan. Sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia. Allahu Akbar. Bahkan sebelum meninggal, orang-orang yang soleh, orang yang baik, sebelum meninggal dunia sudah datang bisyarah. Malaikat rahmat datang bertemu, duduk dekat dia. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat cakap, kamu jangan takut, jangan bimbang. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka akan dapat khabar gembira, di sana tempat engkau akan pergi. Dia tunjuk di mana, dibuka hijab, nampak syurga yang akan pergi. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang yang dibuka hijab ni bukanlah orang tua, orang yang hebat-hebat. Ada kala orang muda. Itu dia panggil karamat, kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada hamba-hamba dia. Maka kemuliaan itu janganlah kita tular-tularkan. Kita ambil faedah, ambil kajian boleh. Tapi nak tular orang ni lah wali, orang ni lah ahli lah. Kita kata sukar kita nak melantik orang sedemikian. Tapi kita mengharapkan insya-Allah boleh. Dalam ayat suratul Nahli, tuan-tuan tanda, dalam suratul Nahli ayat 36, Allah Ta'ala tegaskan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah. Sesungguhnya kami telah bangkit bagi setiap umat itu seorang rasul. Ada rasul, ada wakil daripada Allah untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Apa dia kerja rasul? Apa dakwah yang dibawa oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam kepada kaumnya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Dua kalimah inilah yang menjadi dakwah para tonggak dakwah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan inilah tonggak dakwah yang kita nak bawa sampai hari kiamat. Yang pertama, ubudullah, sembahlah Allah. Yang kedua, jauhkan diri daripada taghut. Saya sembah Allah, solat tak tinggal, baca Quran kuat, tapi masih lagi pergi duk puja-puja kubur, gosok-gosok kubur, percaya kepada dewa-dewa. Kita kata ini belum lagi. Awak ambil satu lorong saja, ubudullah, tapi belum lagi meninggalkan taghut. Jadi kita sebagai seorang Muslim mesti dua-dua. Tauhid, jauhkan syirik. Yang kita bimbang hari ni, tauhid ada, tapi bila bercakap bab syirik, kabur, dia panggil bela. Apa tak belanya? Masih lagi percaya kepada tangkal azimat. Dalam kitab-kitab yang kita baca ni pun cara-cara nak menangkal-nangkalkan. Kita kata Masya Allah, kitab yang dianggap sebagai rujukan kepada masyarakat, dalam itu juga ada cara-cara buat benda-benda yang pelik-pelik. Itu jangan disenarai lagi. Hadis-hadis yang tidak sahih yang disebarkan, kita kata ini masalah. Maka para pendakwah mesti duduk atas dua landasan ini, ubudullah wajtanibut taghut. Setakat pengalaman yang kita lalui, nak ajak orang sembah Allah, insya-Allah orang tak marah. Tapi bila kita sentuh bab taghut, mula bangkit. Ini apa ni? Nak memecah belahkan masyarakat. Suka ganggu ketenteraman awam. Apa awak dah buat syirik situ? Apa yang awamnya? Apa yang tenteramnya? Allahul musta'an. Maka para jemaah sekalian, dua tonggak ini mesti ditegaskan, iaitu tengok dalam ayat ni kata ijtanabut taghut an ya'buduha wa anabu ilallah. Samalah lebih kurang dengan suratul Nahli 36 tadi, ubudullah wajtanibut taghut. Dua-dua itu mesti ada. Kalau kita sudah lengkap dua, sekarang ni musim Covid ni orang panggil lengkap dia punya vaksin. Dua. Sekarang ni sudah naik 3. Kalau kita sudah lengkap kita punya mai sejahtera kita ni, sejahtera agama kita ni, tauhid mantap, taghut
dijauhi, apa kita dapat? Tengok di akhir ayat 17. Fabashshir ibad. Oleh itu gembirakanlah, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Hambanya Allah Ta'ala yang mana ni? Tuan-tuan tengok. Siapakah orang yang berhak menerima khabar gembira ini, siapa? Tengok ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Iaitu orang yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan banyak mendengar orang itu cakap, dengar orang ni kata, dengar orang itu royak. Nah, tapi yang kita nak pegang, yang kita nak ambil, yang kita nak dokong, yang kita nak dakap masuk dalam hati kita, iaitulah yang terbaik. Apa makna yang terbaik? Kata di ulama tafsir, yang terbaik itu iaitulah apabila perkataan itu bertepatan dengan kitab, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terbaik. Jangan ambil yang lain-lain. Maka Allah minta, fabashshir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadiyalladzina yastami'una al-qaul. Hamba-hamba aku yang mendengar perkataan, dengar benda-benda, dengar tazkirah, dengar, fayattabi'una ahsanah, yang mereka mengambil jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan orang ini. Orang mana? Orang yang dengar kata, dia memilih yang terbaik, mencari jalan yang paling selamat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Siapa dia lagi orang tu? Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah. Mana orang yang dapat hidayah petunjuk ni siapa? Orang yang dengar yang baik, dengar yang benar, dengar yang hak, qala Allah, qala Rasul, ikut. Ini orang yang baik, orang yang mendapat hidayah. Maknanya ulaikal ibad, hamba-hamba Allah Ta'ala yang tinggi darjat dan martabat, iaitulah hamba yang Allah Ta'ala buka hati dia, buka mata dia, buka minda dia untuk mengenali yang benar, menerima yang benar dan beramal dengannya. Itulah yang dikatakan hamba Allah Ta'ala yang mendapat hidayah. Baik, di antara doa, tuan-tuan cari doa ni. Doa ni dalam kitab kita, Perisai Muslim. Coba cari dalam Perisai Muslim, tulis doa iftitah. Doa iftitah. Apa nama doa iftitah? Doa pembuka solat. Kita mula-mula, kita lepas kita takbiratul ihram, kan? Lepas kita takbiratul ihram, kita mula apa? Kita baca doa iftitah. Tengok doa iftitah ni. Cari dalam buku ni, dalam buku perisai, ataupun tengok perisai yang dalam handphone tu mudah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salah kabbar. Nabi kita dia mula solat dengan takbir. Kan dalam definisi solat, bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Maka Nabi takbir Allahu akbar. Kemudian di antara doa yang Nabi baca, di antara banyak lagi, dalam Perisai Muslim tu ada. Di antara doa iftitah Nabi baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kita dah bincang semalam. Dalam ayat, kita sebagai seorang Islam mesti declare, mesti kita punya isytihar, aku Muslim. Jangan ada takut orang, ni Muslim sembunyi-sembunyi buat apa. Kemudian ini doa ni. Doa ni
tidak menjadi popular sangat. Sebab biasanya kita hafal daripada kita budak dulu sampai ke wa anna minal muslimin. Betul? Sampai itu kita ingat. Tuan-tuan dan puan-puan kena tambah. Ikut saya baca. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta waqini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa anta. Ini riwayat Nasa'i. Dalam riwayat lain pula ada satu riwayat lagi, Allah wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa anta. Jadi yang pentingnya doa ni kita nak, ya Allah tunjukkan aku ahsanil akhlaq, ataupun riwayat yang kedua ahsanil a'mal, tunjukkan aku, hidayahkan aku ni kepada sebaik-baik amalan, sebaik-baik akhlak. Kerana tidak ada siapa yang boleh tunjuk aku ni, boleh bimbing aku ni kepada sebaik-baik akhlak lain daripada-Mu ya Allah, tidak ada. Jadi doa ni sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan ambil doa ni. Hafal kita anak beranak. Kalau tak ingat tulis kat depan tempat nak solat tu. Bila kita takbir, baca doa ni. Tak ingat juga, bacalah di luar solat pun. Selepas daripada solat, kita pegang je buku kita ni. Kita pegang buku, kita baca. Boleh, tuan-tuan, insya-Allah. Yang pentingnya doa ni sangat mustahak untuk kita belajar sekarang. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang sebaik-baik akhlak, kerana tidak ada siapa yang boleh beri akhlak yang baik kecuali daripada-Mu ya Allah. Ya Allah. Tengok dalam muka surat. Ini doa iftitah ni doa yang ke-16 di muka surat 41. 41 ada doa ni. Ambil doa ni. Kalau kita kata, mungkin ada jemaah akan tanya, dia kata, Ustaz Abu Anas, boleh tak kalau kita nak baca di luar solat doa biasa je? Boleh. Sebab kita nak minta akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian doa ujung lagi cantik. Ni tengok di muka surat 43 tu, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Tunjukkan aku juga jalan yang benar dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh orang. Orang ni kata hak dia ni betul, yang ni kata dia ni betul, yang ni kata ikut sunnah, yang ni kata ikut ahli sunnah. Yang mana satu kita nak pakai, kita minta Allah tunjuk. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita belajar doa iftitah ni sangat besar. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, tak ada orang Nabi ajar kecuali semuanya baik. Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Ulaikal ladzina hadahumullah. Orang yang ikut yang terbaik, merekalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kita sentiasa minta petunjuk. Allahumma hdini. Kita ni mazhab Syafi'i, salat subuh baca kunut. Tapi kita perasan ke tidak, kita minta apa? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepada aku di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah. Sepatutnya kita gementar bila kita minta hidayah. Ni dak mai innaka taqdi senyak ya, tak tahu apa ya. Jadi satu acara begitu ya. Kita tak terasa, rugi. Baik, para pelajar sekalian, hadis ini dalam An-Nasa'i dengan dan lain-lain lagi. Boleh kita tengok dalam Perisai Muslim. Baik, kita pergi kepada huraian ayat. Wa ulaika hum ulul albab. Selain daripada mereka mendapat hidayah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Siapa dia nak jadi orang berakal? Siapa dia? Al-ashabul uqulis sahihah alladzina intafa'u biha. Orang yang mengambil manfaat daripada Quran ini untuk mengenali yang benar dan mengikuti ajarannya. Yattabi'una ahsanah. Dengar Quran, dengar hadis, semuanya benar. Tapi bagaimana kita nak ikut, bagaimana kita laksana, bagaimana kita nak merealisasikan dalam hidup kita, ini yang penting. Baiklah, selesailah kita perbincangan tentang kumpulan yang baik-baik. Selalu kan kita
Ana selalu ulang kepada para jemaah, Quran dia akan sebut dua. Dia sebut yang baik, dia akan sebut yang tak baik. Supaya kita imbang. Kita boleh buat keputusan. Tengok ayat 19. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Maka adakah orang yang telah ditetapkan atasnya hukuman azab disebabkan kekufurannya, sama seperti orang yang dijanjikan bergembira dengan balasan imannya? Sudah tentu tidak. Mana ada sama, tak akan sama. Jadi dalam ayat ini Allah tanya Nabi SAW, afaman wajaba alil azab, orang yang Allah Ta'ala dah tetapkan, dah gezek orang ni kena azab daripada azali lagi, kan? Adakah engkau mampu nak bagi hidayah kepada mereka? Adakah engkau mampu nak menyelamatkan mereka daripada neraka? Jawabnya, tak ada siapa yang mampu. Tak ada siapa yang boleh selamatkan. Oleh itu, adakah engkau berkuasa menyelamatkan orang yang ditetapkan kekal neraka? Jawabnya, tidak. Orang yang sudah tetap dalam surah Yasin yang tuan-tuan duk baca tu. Tengok Yasin ayat 7. Allah kata apa? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah dah tetapkan kebanyakan manusia yang menentang nabi-nabi ini kafir, tidak beriman, mereka akan masuk neraka. Jadi jelaslah kepada kita, jelas kepada kita. Jadi apa tugas Nabi? Apa tugas Nabi dan apa tugas kita sebagai penyambung kerja Nabi, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, analogi yang menarik. Tuan-tuan tanda baik-baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Innama mathali wa mathalun nas. Bandingan aku sebagai seorang rasul, penyelamat, pemimpin, pendidik, seperti orang ramai dengan orang ramai ni, aku dengan orang ramai biasa ni, kamathali rajulin istauqada nara. Seorang laki-laki nyalakan api. Dia duduk di tengah padang, dia nyalakan api. Bila api nyala malam, marilah binatang-binatang hayawan yang terbang ni, kelkatu ke apa dia panggil, apa benda lah, dia duduk terbang ni, mari siapa dekat api, pum, jatuh dalam api, mati, hangus, terbakar. Allahu Akbar. Faja'ala yantazi'uhunna wa yalibnahu. Tuan api tadi duduk ambak, jauh. Si serangga terbang ni terempuh juga masuk juga dalam api. Nabi kata apa? Fa'ana akhudhu bihujazikum. Aku dah pegang tali seluar kamu tu. Takut kamu rempuh masuk dalam api neraka. Wahum yaktahimun, tapi kamu tegak juga nak pergi. Maknanya Nabi SAW bagi tahu kepada kita, seolah-olah dia pegang, ni orang panggil macam kita ni, tali pinggang. Tak? Pegang tali pinggang, mu jangan pergi, tapi meronta nak pergi juga. Nabi dah didik kita, Nabi dah ajar kita, Nabi dah tinggalkan sunnah kepada kita. Tapi manusia ni meronta-ronta nak masuk dalam neraka. Suka je ikut syaitan, nak berkawan dengan jin, dengan syaitan, nak berkawan dengan orang-orang yang tak mau ikut sunnah. Inilah yang berbahaya. Yang Nabi kata, bandingan aku nak menyelamatkan kamu dengan bandingan manusia yang nak rempuh masuk dalam api. Sama seperti serangga yang duduk masuk dalam api, matilah dia. Allah, hadis ini dalam Bukhari. Rawahu al-Bukhari. Baik para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat yang terakhir. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun. Allah, dengar ni. Dengan menjaga suruhan orang yang bertakwa, dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, dibina untuk mereka di dalam syurga mahligai-mahligai yang tinggi bertingkat-tingkat. Tengok, syurga ni bertingkat. Macam kita tengoklah,
bangunan comel besar-besar kan, bertingkat-tingkat. Sekarang ni pula orang berlomba-lomba ni, si kaya Melayu, si kaya Arab kan, bawa dia punya tower ni, menara-menaranya tinggi-tinggi. Tengok dalam syurga bertingkat-tingkat. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allah comelnya. Baik, kita pergi dulu. Setakat itu dulu. Bagi orang yang beriman, mereka akan mendapat apa dia? Surga yang bertingkat. Tengok dalam hadis sahih dalam Bukhari. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim. Orang dalam syurga nanti dia tengok orang duduk tingkat atas. Comelnya tempat dia. Kita duduk di comel dah, cantik dah, tapi atas nul lagi lawa. Dia tengok. Kama tatara'aunal kaukabad durri. Macam kita tengok bintang di langit. Comel. Litafaduli ma bainahum. Kerana berbezanya tingkatan amalan takwa sama-sama kita di dunia dulu. Allahu Akbar. Kita ni sebaya umur. Satu kampung, satu qarya, satu daerah. Tapi yang seorang ni pergi masjid lambat-lambat. Sambil pergi masjid, sambil duduk isap rokok. Contoh ni, jangan marah. Nah, sampai di masjid pula buah kat tangga tu tak habis-habis. Yang seorang lagi Masya Allah nak keluar dari rumah, siap dengan berwuduk, pakai wangian, baju cantik, dalam perjalanan ke masjid berzikir, sampai di masjid masuk iktikaf, tahiyatul masjid, iktikaf, tunggu azan, baca Quran. Sama? Tak akan sama. Kalaulah insya-Allah dua-dua tu boleh masuk syurga, tapi yang seorang ni fuq atas. Litafaduli ma bainahum. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tilka manazil anbiya. Itu hak tinggi-tinggi itu untuk nabi-nabi ke? Orang lain tak sampai? Qala bala. Nabi kata ya, untuk nabi-nabi. Wallazi nafsi biyadih. Nabi bersumpah dengan nama Allah, rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Termasuk juga mana-mana orang yang beriman dan membenarkan dakwah Rasul, mereka juga ada tingkat di sana. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ni daripada ahli syurga. Amin. Tengok, ini satu hadis dalam Bukhari. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, Nabi sama jugalah. Jadi orang yang dalam syurga dia tengok bilik-bilik di tingkat atas, tingkat bawah. Masya Allah. Kita dengar semangat. Lepas dengar malah balik tak mengantuk, nak baca Quran, tadi nak syurga. Allah. Ana selalu buat soalan-soalan yang simple. Soalan yang mudah-mudah supaya tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama berfikir. Bila sebut bab syurga, semua kita nak pergi syurga. Betul? Sah? Baik. Kalau orang tanya soalan yang kedua, jangan panas telinga. Nak pergi berapa orang? Nak pergi semua anak beranak, family. Semua nak bawa. Menantu, cucu, cicit bawa. Tak boleh lagi jawapan. Soalan yang ketiga ni celak mata. Waktu pergi masjid, waktu pergi mengaji Quran, sewaktu pergi ke kuliah, pergi berapa orang? Tak apa nak jawab. Dia pergi seorang dia je. Nah, paling tinggi bawa makcik dia sebelah. Anak-anak duduk berguru dengan maha guru di rumah, dengan TV-nya, dengan TikTok-nya, dengan macam-macam penyakit ada atas dunia ni. Kita kata tuan-tuan, bercakap biarlah di alam nyata. Nak pergi syurga sekeluarga, bawa satu keluarga ke masjid, ke majlis ilmu, tempat-tempat yang baik-baik, dan barulah kita nampak jelas kita nak syurga. Baiklah. Sungai-sungai yang mengalir di bawah dia, al-anhar mutadaffiq. Bukan air mengalir saja je, air pancuk ada, air apa terjun, semua jenis air ada lah. Tunggu dalam syurga ya. Cakap banyak tak guna dah. Nah, yang penting sekarang ni kita nak buat persiapan. Akhir ayat Tuhan kata, wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah Ta'ala berjanji
dia tidak akan menyalahi janji sekali-kali. Tidak. Jadi Allah Ta'ala janji bilik-bilik tempat duduk yang begitu hebat, kan? Maka Allah Ta'ala tidak akan mungkiri janji. Janji benar. Kita yakin dengan janji Allah. Mari kita sama-sama gembelin tenaga, kan? Satukan, tingkatkan usaha kita, takwa kita, supaya kita layak untuk menjadi ahli syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Baik, para jemaah sekalian, kita pindah kepada al-fawaid. 5 faedah yang kita nak kutip dalam ayat 17 sehingga 20 surah Az-Zumar ini. Faedah yang pertama, ayat 17, walladzina ijtanabut taghut. Orang yang menjauhkan diri daripada taghut. Sampai ke akhir ayat, kata ulama, anna ra'sas sa'adat, kunci kebahagiaan, kepala kebahagiaan, pusat segala kebajikan, ibu segala kemuliaan, duduk mana? Duduk apabila orang itu boleh meninggalkan segala perkara yang berlawan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tumpukan jiwa dan raga, kata orang, kepada Allah yang lawan, sama ada syirik ataupun perbuatan khurafat ataupun perbuatan bid'ah, perbuatan mungkar, kita tinggalkan semua. Itu dia panggil ra'sus sa'adat, markazul khairat, ma'dinil karamat. Saya nak terjemah pun payah dah. Kepala kebahagiaan, pusat kebajikan, dan juga ibu segala kemuliaan, duduk di mana? Duduk ditumpukan kepada Allah, tinggalkan perkara yang bercanggah dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dalam ayat yang sama juga, ulama mengatakan tauhid tidak sempurna tanpa mengenepikan, menjauhi taghut. Manakala kata aku ni beribadat ikhlas, tapi taghut main juga, tidak mungkin. Sebab itu dalam Islam ni ada 2. Dia panggil sebab-sebab menguatkan iman dan sebab juga yang meruntuhkan iman. Dua-dua kita kena belajar. Bila kita kata ini bahaya ni, sebab itulah Hana sebut dalam pengajian bab doa tu, dalam bab zikir, kita kata tuan-tuan, ambillah yang jelas, bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk ambil amalan-amalan yang menjadi pertikaian ulama. Oh ni kata harus, yang ni kata haram. Yang ni kata boleh, yang ni kata syirik. Besar tu pertembungan. Kenapa kita nak masuk dalam lorong yang sangat berisiko? Mari kita tinggalkan taghut, segala jenis taghut, kita kembali kepada ajaran Allah yang jelas, kita selamat. Itu ini kata di para ulama, tidak sempurna tauhid selagi tidak ketepikan taghut. Mana boleh lepas solat, mula-mula solat atas masjid, sudah solat pergi gosok kubur kat tepi tu pula, minta dengan tok ayah, minta apa ni, minta ni, tabur duit, minta nombor ekor, macam-macam. Ini apa cerita punya orang? Sebab taghut masih lagi dalam diri. Baik, kita pindah kepada faedah yang kedua. Fabashshir ibadil ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Berilah kabar gembira kepada hamba Allah Ta'ala yang dengar perkataan yang baik, kemudian dia ambil yang terbaik. Jadi ulama kata, tulis ni kata-kata ulama tafsir, ulama tadabbur, fa idza ra'aita min nafsika al-hirs 'ala istima'i qawlil khair. Apabila kita rasa, saya nak cakap pelan-pelan sebab benda ni agak baru untuk kita tulis. Apabila kita menjiwai, merasai bahawa bila kita dengar perkara baik, ini daripada Allah, ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini daripada sahabat, ulama-ulama yang besar, kita dengar, kita pengikut yang terbaik, fa'lam, ketahuilah bahawa kita telah diberi hidayah, taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat Tuhan kata apa? Ulaikal ladina hadahumullah. Orang yang mendapat hidayah Allah itu siapa? Orang yang ikut ajaran yang baik. Ini pelik bila kita baca yang Nabi ajar, baca yang ini hak Nabi buat ni.
Hidup dengar hak syaitan tu, hak jin tu aja. Apa ni ikut Nabi. Ada ikut syaitan. Betul. Tak. Jangan pergi. Jadi kita ikut Nabi tu, bila kita dengar hak kita kata ini sunnah, kita rasa jelira, rasa orang panggil bersemangat, maka fa'lam anna hadza min hidayatillahi lak. Allah kata apa? Ulaikal ladzina hadahumullah. Na'udzubillah. Kan? Baik. Wa idza ra'aita min nafsik. Bila jiwa kita tak suka dengar benda baik. Orang baca Quran, apa baca Quran? Orang baca hadis, duk main hadis macam pok ni. Nah. Benci. Bila kita bercakap tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattahim nafsak. Kita tuhmahkan diri kita. Kan? Kenapa aku tak suka dengan hak Nabi? Kenapa aku? Ni ada seorang ni, kawan saya juga. Bila bercakap tentang motivasi John ni, habis segala John je. Kita kata, ya akhi, tak ada ke imam-imam Islam yang boleh kita rujuk dalam perkara ini? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam Ghazali? Imam Nawawi? Tak ada. Dia kata tak standard lah. Duk main imam tu imam ni, bila sebut John sana John sini. Tak, sampai ke kampung kita ni, roti pun nama John juga. Sekali saya berhenti nak tengok roti John. Kata, awak nama apa awak? Penjual ni. Dia kata nama Johan. Mutukar daripada John, roti Johan. Baik, John apa John? Ya, nampak nak ikut orang putih sangat. Setakat roti John tak apa lagi. Hot dog tu, hot pening kepala sungguh. Jual tepi masjid hot dog. Ada satu restoran Malaysia pergi buka hot dog di Mekah. Saya tegur, tuan, tolong hormat Kaabah depan awak. Mari jual hot dog apa kat sini? Cerita mana pula kita ni? Undur balik. Maknanya kita nak, apabila kita dengar benda baik, kita tak suka, benci, maka kita kena buat tuduhan pada diri kita, aku ni di mana? Di mana title aku sebagai pengikut Ahlus Sunnah? Bila orang sebut sunnah tak mau ikut. Duk cari juga pelik-pelik tu. Nak kona sana, pusing sini, supaya ajaran batiniah yang dibawa tu terlaksana. Kenapa? Tak cukup lagi. Nak berzikir, Imam Nawawi dah tinggal kepada kita kitab Al-Azkarun Nawawi. InsyaAllah kita akan baca kitab ni sampai khatam. Besar azkar saya bagi pada tuan-tuan Hisnul Muslim. Tak cukup lagi. Hak ni pun tak habis nak baca dah. Baik. Mari kita pergi kepada maknanya alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dalla sana'ullah ala ibadil mu'min. Allah Ta'ala puji sifat hamba-hamba yang beriman, iaitulah sifat mengikut yang terbaik daripada apa yang kita dengar. Kita dengar yang terbaik, kita ambil yang tu. Jangan duk ambil yang kecil-kecil. Tak ada kerjaan kita ni. Ada hak Nabi nak pergi ambil hak orang lain. Kenapa? Ini setengah orang ni ada hak sunnah Nabi. Ada. Habis yang pergi ambil bacaan orang lain tu kenapa? Macam tak power yang hak Nabi ni. Sudah kita. Sebab apa saya tengok tak power hak Nabi? Sebab Nabi tak ajar. Baca macam ni terbang atas angin. Baca macam ni jalan atas air. Tapi kalau hak orang lain ajar, tengok dalam kitab yang kita baca tu. Siapa dia tulis sekian-sekian, Zadari letak dalam poket, musuh tak akan serang kita. Macam-macam. Kita kata nanya sahabat-sahabat mati dalam peperangan Uhud, tak sempat tulis rajah-rajah dia punya tangkal azimat ini. Baik. Yang ketiga Allah kata wa ulaika hum ulul albab. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang punya akal yang cerdik, ai ashabul uqul, orang yang ada akal. Karena manusia apabila dia mengikut yang benar, itulah menandakan akal dia sempurna. Ikut yang benar. Betapa banyak mana kurangnya kita ikut yang benar, sebanyak itulah akal kita lemah. Kalau kata orang ni ikut orang akal ni, sebab apa? Tak ikut sunnah. Betul lah tu. Maka aqalun nas, tulis tuan-tuan, orang yang paling berakal, paling cerdik, atba'hum lidinillah, orang yang paling kuat mengikut ajaran Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil orang akal. Kata di ulama tadabbur, dia kata la talazum bainaz zakai wal aqli. Tidak semestinya bergabung dua cerdik dengan akal. Tak.
Ada orang yang cerdik. Sekali dia dengar orang kuliah, dia baca nota A 40, dia punya jawapan periksa. Tapi dia sudah akal, dia tak cerdik mana. Nah, lepas dia jawab periksa, keluar daripada bilik periksaan, dia ambil nota, campur, terbangkan di atas kereta. Ini orang berakal ke macam ni? Tak berakal. Cerdik jawapan periksa. Ini yang kita bimbang hari ini. Banyak budak-budak sekarang ni cerdik, jenius, tapi akalnya tidak menggunakan akal. Apa nak kata? Nah, bila orang tua-tua tegur, bukan hormat orang tua, dijelek lidah pula. Tu ayah nak mampu tak lama cakap baik tu ayah. Ini orang tak berakal walaupun dia cerdik. Betul kata-kata ulama ini. Dia kata apa ni ayat ni, annahu la talazum bainaz zakai wal aqli, fa zakau syai' wal aqlu syai'un akhar. Jadi kita tak naklah anak-anak cucu kita ni cerdik tapi tak berakal. Jangan. Banyak lagu ni yang kita bimbang hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak kes kita tengok budak-budak ni cerdik tapi tak berakal, tak hormat guru lah, macam-macam, conteng kelas. Allahu Akbar. Kan anak kita ni kadang-kadang cerdik tak? Cerdik, duduk dia pasti itu nombor A campur dia dapat. Balik-balik duduk conteng dia kat rumah. Nak kata apa? Jadi orang yang berakal, orang yang ikut wahyu, ikut sunnah, itulah orang yang betul-betul berakal. Baik, kita pergi pada yang keempat. Ayat 19, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidu man finnar. Jadi Allah Taala tanya di sini, orang yang kena azab boleh ke menyelamatkan orang? Jadi kata ulama tadabbur, annan nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pun tak mampu nak menyelamatkan orang yang Allah nak campur dalam neraka. Tak mampu. Orang yang paling rapat dengan dia siapa? Abu Talib, pak saudara. Abu Talib pun tak lepas. Kerana itulah pernah Nabi kumpul keluarga dia. Dia panggil anak dia, panggil orang ni, ya Fatimah, salini mimma syi'ti, mimma lima syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, mu nak minta apa yang aku ada, minta. Aku tak mampu nak menyelamatkanmu daripada azab kalau kamu tidak beriman. Tiba-tiba mari manusia hari ni, dia lambung angkat Nabi lebih-lebih, kita kata itu sudah terlebih. Sampai Nabi ini macam darjat ketuhanan ada. Ini ajaran batiniah, ajaran sesat yang mesti dihapus dan diberi kepahaman kepada masyarakat. Jauhkan diri daripada puak-puak ni, jangan duduk main. Maka Nabi tak mampu nak menyelamatkan orang, kita manusia lagi tak selamat, dan apa lagi pergi minta pula dengan orang-orang yang sudah mati dalam kubur, lagi dahsyat. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir dan yang kelima, yang terakhir kita tutup perbincangan kita di sini. Lakinil ladzina taqaw lahum ghurafun. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, bagi mereka bilik-bilik, tingkat-tingkat dalam syurga. Ulama tadabbur kata ayat ini menggalakkan kita supaya bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat yang kamu disediakan oleh Allah sangat besar. Kalau nak ambil. Dan ayat ini juga menjadi bayanu ulu manzilatil muttaqin, menunjukkan tingginya kedudukan orang yang bertakwa. Tingginya kedudukan orang yang bertakwa. Maka para jemaah sekalian, marilah kita orang bertakwa, sebab kita yakin dengan janji Allah di akhir ayat, wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah Ta'ala bila berjanji, dia tidak akan mungkir janji. Tuan-tuan cuba perhati sikit. Daqiqah syarifah. Ayat ini halus dan sangat tinggi perbincangan. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat ayatul wa'di. Dalam Quran ni ada dua, tuan-tuan. Satu dia panggil wa'dun, ain mati, ataupun wa'ad, itu janji baik. Satu lagi wa'id, ini janji azab, na'udzubillah. Mana dalam ayat-ayat wa'ad Allah Ta'ala sebut sarraha bi anna hadza wa'dullah. Ini janji Allah, tengok. Wa'dallah, janji Allah, bukan manusia, bukan siapa-siapa janji, Allah yang janji. Bahawa Allah Ta'ala tidak akan mungkiri janji. Tapi dalam ayat wa'id, walam yazkur fi ayatil wa'idil battah, Allah Ta'ala tak sebut
ini janji seksa daripada Allah tak? Sebab apa? Kenapa? Kata ulama, wazalika yadullu ala anna janibal wa'di arjah min janibil wa'id. Maknanya sudut janji kebaikan tu lebih besar Allah beri ruang daripada janji seksa. Rahmati wasi'at kulla syai. Apa ini? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis Allah kata, rahmat aku mendahului kemurkaanku. Tengok, apabila berjanji Tuhan kata, Tuhan berjanji untuk nak beri kebaikan kepada kamu supaya kita yakin. Tapi dalam ba'azab Tuhan tak kata Tuhan berjanji azab pada kamu. Tak. Maknanya janib. Itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang betul-betul yakin dengan janji Allah, menjadi orang yang bertakwa, berusaha sungguh-sungguh untuk mendengar perkara yang baik dan mengikutnya. Mudah-mudahan kita jadi yang terbaik insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.